Okey, selamat tengah hari semua. Salam sejahtera. Selamat hari cikgu. Selamat tengah hari cikgu. Okey, kamu semua sihat tak ni? Ya cikgu. Ah, Ya cikgu. dah makan? Ya cikgu. Ah, Belum makan. belum makan? Oh, Kevin belum makan. Macam mana cuti baru ni? Okey. Okey. Siapa yang menyambut hari Deepavali tu macam mana? Balik kampung? Siapa yang Saya balik kampung. Wah, Kevin balik kampung kat mana? Perak. Perak. Yang lain tak balik? Balik. Balik mana? Balik. Perak lepas tu pergi KL. Wow. Jauh je jalan. Rahish pergi KL. Wow. Ramai pergi bercuti. Seronok. Seronok tak? Rahish cakap dia pergi now. Itulah cikgu dah baca dah. Rahish cakap dia pergi KL. Dapat jumpa ni lah. Sepupu. Saudara mara. Tina Karen pergi Perak, KL, Selangor. Seronok lah jalan-jalan. Henry tak balik kampung. Henry duduk kat sini je lah. Okay. Baiklah. Hari ni kita nak belajar tentang satu topik. Sebelum tu kita dah belajar topik apa? Sebelum kamu cuti. Ingat lagi tak? Kita dah lupa dah. Ingat bercuti je. Warga sekolah sejahtera. Yes. Sekolah sejahtera. Yes, kita dah belajar tentang peranan guru, peranan murid. Betul tak? Ciri-ciri kita dah belajar. Ciri-ciri seorang warga sekolah yang prihatin, warga sekolah yang sejahtera. So, baiklah hari ni sebelum kita nak mulakan pembelajaran, cikgu ada tayangkan beberapa macam kes lah dekat Keratan Akbar. Okey. Kamu boleh tengok, kamu boleh baca tak? Kumarish masuk. Hai Kumarish. Mau masuk? Okey. Cikgu teruskan. Kita boleh tengok tak? Kamu boleh tengok tak dekat apa yang cikgu paparkan? Ada kes apa tu? Ya cikgu. Saya nampak. Kamu tengok kejadian-kejadian apa tu? Boleh baca? Kes curi, ragut, lepas tu rogol, lepas tu peragut berang mangsa melawan tikam gadis, kes tamun, kes pecah rumah. Kamu ni tak? Macam dekat kawasan kamu pernah terjadi tak benda-benda gini? Kamu pernah dengar tak? Tak pernah. Tak pernah. Okey. Tak pernah. Bagus kalau kamu tak pernah. So maksudnya kawasan kamu ni ada Tina Karen kata ada. Dekat mana tu Tina Karen? Boleh kamu kongsikan? Tina Karen? Masa balik kampung. Kat Perak. Kejadian tu berlaku kat Perak lah. Kawasan perumahan ataupun kawasan macam shopping mall ke? Macam mana tu? Perumahan. Kalau yang Tina Karen, gangster. Okay, bagus. Ada orang Ya ke? kereta. Kat sana ada 2 tim bergaduh. Ya ke? Ada pergaduhan lah berlaku. Jihai pula curi kereta kat mana? Curi kereta ibu bapa saya. Ya. Ambil duit. Dia rompak lah tu. Lepas tu ibu bapa kamu ada apa-apa tak? Berlaku apa-apa tak dekat family kamu? Semasa tidur dia. Okey. Benda nak jadi kan? Sebab itulah kawasan perumahan kita kena ada apa? Kena ada
pengawal keselamatan, betul tak? Kena ada pagar. Takut tak? Kamu takut tak kalau benda ni berlaku dekat kamu? Ya, cikgu. Kan mesti takut kan? Henry cakap apa ni? Kawasan perumahan saya adalah kawasan perumahan yang paling selamat. Oh, baguslah kalau kawasan rumah kamu tu adalah kawasan yang paling selamat. Mungkin ada pengawal keselamatan, ada CCTV, betul tak? Ya, cikgu. Ah, ya kamu tinggal kat mana, Henry? Seberang Jaya Lintas. Oh, kamu tinggal Sebenjaya. Okey. Baguslah macam tu. Sebab kalau saya pun, okey. Kalau kurangnya terjadi benda-benda macam um, kes ragut ke, kes curi ke, maksudnya kawasan rumah kamu tu ada ni lah macam pengawal selamatan ke, ada selamat lah. Ada orang yang melindungi ataupun jiran-jiran kamu ni yang prihatin lah. Okey. Kamu tahu tak curi dengan ragut ni sama ke tak? Benda yang sama ke benda yang berbeza? Yes, betul. Rahis kata tak, betul. Sebab curi ni, dia curi dalam senyap-senyap. Kan? Tanpa pengetahuan orang tersebut. Kalau ragut ni, dia berlaku di macam situasi tu macam mangsa ada kat situ, yang suspek pun ada kat situ. Okay, Rahis kata ragut rantai. Betul saya. Okay. Ragut tu macam kita dekat tempat tersebut lah. Kalau curi ni macam contoh kita tidur, mereka datang. Macam tu. So kita tak tahu siapa yang curi siapa ni. Kalau ragut kita tahulah orang tu kan. So ni adalah ragut beg. Betul. So ni adalah sekejap cikgu buka. Ni adalah apa yang kita perlu bimbang lah. Kalau kejadian-kejadian sedemikian berlaku dekat kawasan perumahan kita. Okey. Baiklah, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Sekejap. Balik. Okey, hari ni kita akan belajar dalam muka surat 99. Semua buka buku 99. Okey, kita akan belajar dalam bidang 3 iaitu hubungan antara diri, komuniti dan juga masyarakat, iaitu unit 9 bertajuk keselamatan tempat tinggal, tanggungjawab bersama. Ini kita akan belajarlah tentang keselamatan tempat tinggal kita, tanggungjawab kita semua ni tanpa mengira kaum. Okey. Okey, apa yang kita akan pelajari? Kita akan pelajari tentang jenis ancaman keselamatan kawasan tempat tinggal. Sekejap cikgu. Ni typo sekejap lagi cikgu padam ya. Lepas tu kita akan belajar tentang kepentingan mengekalkan keselamatan kawasan kediaman. Kita akan belajar tentang langkah-langkah untuk kekalkan keselamatan. Cara melahirkan perasaan apabila keselamatan kawasan kediaman kamu terjamin. Lepas tu aktiviti yang menjaga keselamatan kawasan kediaman tanpa mengira kaum. Okey, baiklah. Hari ni kita akan belajar benda-benda ni lah. Okey. Seterusnya, okey, nilai yang terdapat dalam unit tersebut iaitu nilai berdikari, toleransi, kerjasama, kejujuran, keberanian dan juga bertanggungjawab. Okey. Ini adalah nilai-nilai yang kita akan pelajari lah. Okey. Seterusnya. Sekejap ya. Okey. Muka surat 100. Okey, konsep 100. Konsep. Okey, keselamatan di kawasan kediaman merupakan perkara yang dititik beratkan oleh semua golongan. Okey, keadaan ini berlaku disebabkan timbul perasaan bimbang setiap kali media massa melaporkan kejadian jenayah. Okey, kamu tengok kan dekat TV, kat berita, dekat media sosial, dekat surat khabar yang menyatakan banyak kejadian-kejadian yang berlaku seperti rompakan, lepas tu kes apa lagi, pembunuhan kan dekat TV apa semua tu kan. So, kita boleh tengoklah. Okay. So, kita boleh tengoklah jenis-jenis ancaman keselamatan, okey? Okay, kita tengok satu persatu. Gangguan seksual. Gangguan seksual tu macam ni.
Contohlah ada kamu tengah berjalan-jalan, contoh selalunya berlaku dekat orang perempuan lah, budak-budak perempuan, kanak-kanak perempuan. Lepas tu adalah seorang lelaki ni dia kacau-kacau. Dia macam cakap benda-benda yang tak sepatutnya lah. Bercakap. Faham tak, Rahish? Contoh dia pergi cuik-cuik perempuan tu ke, ataupun kalau yang lelaki dia macam benda yang tak sepatutnya lah. Susah sikit lah nak sebut benda tu. Okay. Kalau kamu rasa benda tu mengganggu, kamu tak selesakan dengan dia tu, kamu boleh beritahu dekat family kamu. Okay. Sebab kanak-kanak pun ada hak. So kamu perlu beritahu dekat family kamu lah kalau kamu ada gangguan seksual. Okay, kita tengok ancaman satu persatu. Okay, first. Rogol. Okay, rogol. Rogol ni selalunya terjadi dekat remaja lah. Okay. Kalau contoh kadang ada yang kes masuk rumah. So kalau kawan tu tak sedarkan diri, tiba-tiba dia kena rogol macam tu lah. Okay, yang kedua penculikan. Tengok. Kamu biasa dengar tak tentang kes penculikan seorang budak yang bernama Nurin ni, Nurin Sazli ni. Dah 14 tahun dah kot berlaku benda ni. Tidak. Oh, tak pernah. Rahish kata pernah. Kes dia sampai sekarang lah dicakap lah sebab mula-mula dia kena culik, lepas tu dia dibunuh. Bunuh dengan keji lah, dengan kejam lah dia kena bunuh tu. Okay. Sangat kejam lah. So yang penyulik tu, yang pembunuh tu masih tak dapat lagi kot. Mereka masih dalam siasatan sampai sekarang. Okay. Itu adalah penculikan. Sebab itulah kalau kamu nak keluar rumah, kamu kan kanak-kanak lagi kan. Kamu nak keluar rumah, kamu kena beritahu dekat family. Kena ada orang dewasa. Jangan sewenang-wenangnya kamu keluar pergi main taman ke apa. Kenapa culik bazir masa? Mungkin dia culik tu dia nak organ dalaman jual. Kanak-kanak kan organ dia elok lagi. So dia boleh jual lah jantung ke, lagi jual apa lagi? Buah pinggang. Main game lagi best. Tapi main game tu macam orang dah besar, mereka fikir mereka culik, mereka dapat keuntungan daripada dapat duit. Kalau kita tak fikir lagi benda tu kan. Kita rasa macam lebih baik menculik main game. Macam mereka dah fikir dah duit tu mereka boleh buat apa. Mereka boleh hidup senang dengan menculik. Takut tak mereka ambil organ dalaman? Raish. Tapi itulah, setengah orang berbeza kan pendapat mereka. Setengah orang mereka culik tu sebab mereka nak duit, setengah orang mereka dendam. Macam tu lah. Okay, seterusnya pecah rumah. Ni macam Jiha cakap tu dah. Bukan Jiha cakap tadi tu yang dia masuk rumah ambil kereta kan. Betul tak? Ambil tak. Apa tu? Ambil barangan dalam Okay, ambil barangan dalam kereta. Tu dia inilah pecah masuk kereta lah. Ni pecah masuk rumah ni contoh kalau kawasan rumah kamu tu tak ada keselamatan yang lengkap lah. Contohnya tak ada CCTV, tak ada pagar kan. Pintu terbuka. So orang senang masuk rumah untuk ambil barang-barang dalam rumah. Okay, keselamatan. Mereka panjat kot. Kan? Okay, kita tengok pula seterusnya rompakan. Rompakan bank. Benda ni selalu jadi dekat bank lah. Kan? Okay. Seterusnya peras ugut. Kadang-kadang dalam kalangan sekolah dekat pelajar pun ada juga yang peras ugut. Yang senior peras ugut dekat junior. Minta duit. Pernah tak berlaku kat kamu? Ada kawan minta duit? Pernah tak? Nasib tak pernah. Risau kadang-kadang. Risau kalau dia pinjam. Pinjam tak apa nanti kena. Tidak peras ugut. Ya, pinjam tak apa. Kalau dia pinjam dia bayar balik tak apa. Ni kalau dia macam dia nak duit dia pukul-pukul kamu. Tu dikiranya peras ugut lah. Kamu kena beritahu dekat guru disiplin ataupun kamu kena beritahu dekat ibu bapa kamu kalau ada orang yang peras ugut kamu. Okey, seterusnya gangguan seksual. Macam cikgu terangkan tadi yang Raih tanya tu. Okey, yang terakhir ragut.
Ragut ni kamu biasa tengok kan. Kalau tiba-tiba kamu tengah berjalan kaki ke apa, ada orang ragut beg ke apa ke, tu dikira ragut lah. Okey. Ragut barang kemas ke, ragut beg ke, ragut duit ke. Okey. Kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey. Okey. Ancaman keselamatan kawasan kediaman. Okey, dalam buku surat berapa? 101. Kebanyakan penduduk di kawasan kediaman bergantung kepada jiran. Jiran, pengawal keselamatan, skim rondaan sukarela SRS dan rukun tetangga untuk menjaga keselamatan kawasan persekitaran dan mengelakkan ancaman jenayah. Okey, kawasan tempat kamu tu ada tak apa rukun tetangga yang menjaga kawasan kamu tu? Pengawal keselamatan ke? Ada tak? Ada. Kadang-kadang kamu tak tahu. Selalunya kawasan taman apa semua tu adalah. Okey. Satu lagi jiran. Jiran ni amat penting lah, sebab tu kita kena berbaik dengan jiran. Kita kena tahu jiran kita tu siapa, anak dia siapa, apa semua. Sebab jika berlakunya sesuatu benda yang tak diingini lah, macam orang masuk rumah kan. So, kita bolehlah melaporkan dekat jiran ke, ataupun kita nampak jiran rumah jiran tu ada orang masuk, orang lain yang mencurigakan, kita boleh menolong dia lah, membantu dia. Okey, kita boleh beritahu dekat family kita, kata jiran kita ni macam ada seorang yang datang tiba-tiba kan, yang kamu nampak rasa cepelik, kamu tengok dia macam mencurigakan. So benda ni penting lah untuk kamu semua. Okey, slide yang seterusnya. Okey. Ada orang nak masuk sekejap. Okey, ada orang masuk. Okey, tengok satu persatu. Langkah-langkah mengekalkan keselamatan kawasan kediaman. Ada berapa? Ada? 3 kan? Betul tak? Yes, ada 3. Yes. Okay, kita tengok satu persatu peranan-peranan mereka. Yes? Pengawal itu ambil apa? Rotan? Batang? Pengawal tu pegang macam batang kayu tu, macam kalau ada so kalau ada penjahat ke, pencuri ke, yang tu lah boleh buat pukul penjahat tu. Mereka tak boleh ada pistol. Kalau polis ada pistol kan. So mereka ni hanya betul Rais. Kalau rotan patah dah nanti. Okay, tu untuk keselamatan mereka lah waktu malam. Contoh kalau ada anjing ke nak gigit mereka, so mereka bolehlah guna benda tu untuk kacau-kacau, untuk supaya anjing tu tak gigit ke apa kan. Okay. Seterusnya, kita tengok satu persatu, okay. Okay, ini untuk peranan anda, iaitu memastikan pintu rumah sentiasa dikunci. Ni penting lah. Kalau kamu nak keluar rumah, kena pastikan pintu sentiasa kunci. Lepas tu tingkap sentiasa tertutup. Kalau nak balik kampung hari tu tutup tak pintu semua? Mesti tutup kan? Betul tak? Betul. Contoh nak yes? Rahim cakap dia cakap cikgu saya dah pisau dalam tulang. Cikgu saya dah pisau dalam tulang? Macam mana tu pisau? Tapi sekarang boleh buka. Oh, pisau tercucuk dalam tulang kamu ke? Ke macam mana? Cikgu tak faham. Sekarang boleh buka. Macam mana tu? Pisau tercucuk dalam tulang. Cikgu pun tak faham sikit. Tak apa, kita tengok peranan anda, okey? Memastikan pintu rumah sentiasa kunci. Kamu nak pergi kedai ke, nak pergi mana, pastikan pintu rumah kunci. Risau nanti ada orang gila kau datang, tangkap kamu kan. Okey, bahaya benda tu. Seterusnya, peranan
Jiran. Jiran ni amat penting lah. Kamu sebagai jiran, jiran kamu sebagai jiran kamulah. Mereka tu penting lah. Iaitu untuk membantu mengawasi keselamatan rumah jiran. Okey, kalau kamu macam cikgu beritahu tadi, kalau kamu tengok jiran yang kan mencurigakan, macam ada seorang yang datang berkeliaran depan rumah jiran, macam duk pandang-pandang je rumah, kamu jangan jerit. Kamu tak boleh jerit, kamu cuma bagi tahu dekat family kamu lah, kata ada orang duk lalu lalang kan. Jangan pula kamu bawa kayu pergi pukul dia. Tak pasal-pasal nanti kamu pula kena kan. Sebab kamu kan kecil lagi. So kamu kena orang yang lebih tua lah. Okay. Satu lagi, kamu jiran, kamu kena tahu anak dia siapa. Lepas tu bapa dia siapa, ayah dia siapa. Okay, kita kena saling ni lah mengenali, kena saling beramah mesra. Kamu kenal tak jiran kamu? Kenal tak jiran kamu? Jiran saya ada. Kenal. Yang lain? Kenal tak? Saya kenal. Tak kenal? tak kenal jiran. Kenal. Dia kenal. Jiran ni penting sebab kalau berlakunya apa-apa, time tu tak ada family ke apa, kita boleh minta tolong dekat jiran kita lah. Okay. Okay, kita tengok yang seterusnya. Peranan komuniti. Komuniti ni adalah macam masyarakat dekat situ lah. Okay. Iaitu menyertai aktiviti rukun tetangga. Sebab itulah kadang mereka ada grup untuk ke taman kan. Contoh kalau kawasan taman mereka ada grup. So mereka dalam tu berbincang lah. Okay. Berbincang untuk buat aktiviti dekat situ. Contohnya waktu malam mereka ronda supaya tak ada pencuri ke yang ceroboh masuk rumah jiran kamu ke apa, rumah kamu ke. So pentingnya ada aktiviti rukun tangga ni. Okay. Faham? Nanti kamu besar, kamu boleh join lah aktiviti rukun tangga ni. Sekarang kamu masih kecil kan, so kamu tak boleh join, family kamu saja yang join. Okay. Seterusnya, kita tengok. Okay, tengok buku surat 102. Kat sini ada berapa peranan dalam buku tu? Kamu kena ingat, berapa peranan? Tengok buku. 3. 3? Peranan ada. Peranan 6. Henry kata ada berapa? Peranan. Yes, betul. Ada 6. Semua ada 6. Jahir tak tengok buku ke? Tengok buku 102. Ada 6 peranan kamu untuk membantu mengekalkan keselamatan. Semua ingat ya, semua ada 6. Nanti cikgu ada latihan. Kalau kamu tak boleh jawab dekat soalan tu, siap ya. Semua ada 6 ya. Buku surat 102. Ya. Kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama, peranan yang pertama adalah sentiasa memastikan pagar dan pintu rumah berkunci, termasuklah tingkap rumah pun kena kunci. Kadang-kadang orang jahat ni, mereka tak boleh masuk guna pintu, mereka akan congkeh guna tingkap, dekat tingkap tu. Okey, ni sangat bahayalah. Okey. Seterusnya, peranan kamu sebagai seorang remaja untuk kekalkan keselamatan adalah bersikap berhati-hati dan juga peka akan keadaan persekitaran kawasan kediaman kamu. Okey, kamu nak keluar rumah ke apa, kamu kena pastikan tengok kiri kanan supaya tak berlakunya penculikan. Okey, kamu kena peka. Satu lagi, kalau kamu nampak jiran kamu minta tolong ke apa, kamu kena tolong mereka lah. Kamu kena peka dengan keadaan sekeliling kamu. Okay, walaupun kamu remaja, kamu boleh bantu dengan cara memanggil orang yang lebih dewasa untuk membantu kan. Okay. Faham? Okay. Kita tengok peranan yang ketiga pula ya. Iaitu segera melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada ibu bapa ataupun jiran-jiran kamu. Ni adalah sebab itulah penting cikgu kata kamu kena beramah mesra dengan jiran. Kalau kamu
macam apa, berlakunya kejadian yang mencurigakan, kamu bolehlah bagi tahu kat mereka kalau mak ayah kamu pergi kerja. Okey, tiba-tiba ada orang main datang rumah minta macam tanya kamu sesuatu kan. Contoh rumah kamu ada berapa orang apa semua. Lebih baik kamu duduk dalam rumah dan tak beritahu apa-apa. Okey, kamu senyap saja. Sebab macam bahayalah. Okey. Sebab risau nanti kalau kamu keluar dia akan buat sesuatu sebab dia tahu kamu apa kanak-kanak lagi kan. Takut macam satu lagi ada yang kadang-kadang mereka pukau. Macam mereka bagi kamu rasa macam mana? Bela macam tu. So mereka boleh masuk rumah kamu. Okay. Oh, ada yang baru masuk ni. Cikgu dah ngajar sekerat jalan ada baru masuk ya. Okay, kita pergi pula slide yang seterusnya. Okay, yang ke empat, iaitu saling menghormati dan bertegur sapa sesama jiran. Cikgu rasa kamu semua ni bertegur sapa tak? Petang-petang bertegur kan? Betul tak? Benda ni penting. Okey, sebab kamu kena kenal jiran kamu lah. Okey, yang Bertemu dengan jiran anda. Bagus. Bagus je, Hoi. Kamu dah bertegur. Atau di shopping mall saya bertemu. Oh, ya ke? So, kamu hi lah dekat jiran kamu. Okey, bagus. Pergi shopping mall. Oh. Okey, kita tengok slide tengok yang seterusnya. Membantu ibu bapa membersihkan semak samun supaya tidak menjadi tempat persembunyian jenayah. Kamu kena pastikanlah kawasan rumah kamu tak semak samun, tak ada lalang yang tinggi-tinggi. Risau nanti penjenayah duduk dalam tu, lepas tu risau dia sesat sama. Dia sesat nanti. Kawasan rumah saya tidak ada semak samun. Baguslah. Yang tu kamu dah hindarkan macam kawasan kamu ni daripada penjenayah tu lah untuk bersembunyi. Ada tak yang lain kawasan rumah dia semak? Ada lalang tinggi-tinggi sampai ke bumbung ke? Tak ada kan? Mesti tak ada kan? Kawasan yang semak-semak ni. Okey. Seterusnya yang terakhir, yang keenam, iaitu elakkan diri daripada mempercayai orang yang tidak dikenali. Okey. Macam mana tu elakkan diri daripada mempercayai orang yang tak dikenali ni? Macam mana? Apakah itu mempercayai? Mempercayai, contohlah. Contohlah, hari tu ada seorang lelaki lah datang rumah kamu. Contoh, dia datang, dia tanya kamu, sebelah rumah kamu ni ada orang berapa orang? Dia tanya. Lepas tu kamu pula beritahu, ada makcik dengan pakcik yang tinggal dekat sebelah tu. Sepatutnya kamu kena merahsiakanlah. Okey, sebab risau kalau kamu beritahu maklumat tentang rumah jiran kamu, lepas tu penjenayah tu tahu dia dua orang je, so mereka akan senanglah nak masuk rumah tu. Okey, sebab dia tahu orang tua-tua saja. Contoh macam tu lah. So, satu lagi kalau ada orang nak bagi gula-gula kat kamu supaya kamu ikut dia ke ataupun dia nak bagi phone ke, kamu nak ikut ke kamu nak lari? Lari. Yes. Yang tu kita semua tahu kan dekat dalam berita dan TV iklan pun ada kan yang beritahu. Jangan percaya orang yang kita tak kenali. Okey, jangan ikutlah orang yang tak dikenali tu. Okey, ini adalah peranan-peranan dia. Okey, kita tengok buku muka surat 103. Okey. Kepentingan. Faedah yang diperolehi apabila semua pihak sanggup memainkan peranan penting dalam menjaga keselamatan keselamatan di kawasan kediaman kamu lah. Okey, kita tengok kepentingan dia. Yang pertama adalah Hidup sejahtera dan bahagia. Yes, hidup sejahtera dan bahagia apabila kita sama-sama menjaga keselamatan kawasan rumah kita dengan melakukan
rukun tetangga. Okay, so hidup kita akan rasa selamat lah, rasa bahagia sebab dah tak ada tak ada pencurian, tak ada perombakan. Okay. Okay, seterusnya, gejala sosial dapat dikurangkan. Kalau kamu memainkan peranan penting dengan betul kan. Contoh kamu beritahu kepada orang lain kalau ada yang aktiviti macam ada kes-kes yang berlaku dekat kawasan kamu tu, kamu melaporkan dekat pihak yang berkepentingan lah, pihak berkuasa. So lama kelamaan gejala sosial ni dapat dikurangkan lah. Kalau kamu tak beritahu dekat pihak yang berkuasa, kes ni akan sentiasa berlaku lah. Okay, kamu pun akan rasa takut kan. Okay, seterusnya, keselamatan penduduk terjamin. Keselamatan penduduk terjamin lah apabila semua kawasan perumahan dekat kamu tinggal tu tak ada berlakunya jenayah, tak ada berlakunya pembunuhan, tak ada berlakunya pergaduhan. Yes. So, kamu rasa selamat lah sebagai seorang penduduk, sebagai seorang masyarakat komuniti dekat situ. Okey, yang terakhir adalah perasaan gembira dan tak risau. Semua gembira tak? Kalau kawasan rumah kamu tu tak ada penculikan, tak ada perombakan. Messi kan. Messi rasa gembira. Kamu nak keluar main dekat taman permainan pun kamu tak rasa takut. Betul tak? Betul tak? Cuma sekarang kita takut dekat apa? Siapa tahu? Dekat COVID. Yes. Dekat COVID-19. Sekarang ni semua orang takut dekat penyakit tersebut. Betul tak? Nak keluar pun kita rasa macam was-was macam tu. Sebab takutlah dijangkiti kan. Betul. Okey, baiklah. Tengok dah habis kan untuk sampai kepentingan. Betul tak? Yes. So, kita ada aktiviti kumpulan. Cikgu rasa... Sekejap. Cikgu baca dulu. Kalau pencuri masuk cakap saya ada COVID. Rasa pencuri tu takut lah kalau dah cakap saya ada COVID. Mungkin dia pun lari sebab takut kena jangkit kan. Okey, kita ada aktiviti kumpulan. Mungkin aktiviti kumpulan ni aktiviti yang terakhir sebab minggu ni minggu kedua cikgu last. Minggu depan kelas kita yang terakhir lah. Okey. So, cikgu akan kumpul markah-markah kamu dan minggu depan lepas kelas kalau kita tak masuk sekolah lagi, cikgu akan beri yang cikgu janjikan lah dekat kamu tu. Nanti kita jumpa dekat sekolah, dekat pagar tu. Dekat pagar sekolah untuk kamu ambil lah sagu hati hadiah kat kamu. Okay? Okay, kita buat aktiviti kumpulan sekolah 6 Disember. Ya, sekolah 6 Disember tapi cikgu minggu lepan cikgu last. So kita tak sempat jumpa lah. Okay. Okay. Seronok tak cikgu nak keluar dah ni? kan sedih. Okay, sekejap cikgu paparkan dulu. Sedih. Cikgu Syakira pun tak dapat masuk lagi kot. Dia pun cuti bersalin. Sekejap cikgu paparkan dulu ya. Mana dia? Okey. Ni adalah situasi di mana kamu kena laksanakan lah. Sekejap cikgu akan tangkap gambar nanti. Okey, dia ada 3 situasi. Kamu kan ada 3 kumpulan kan? Kumpulan biru, kumpulan merah dan juga kumpulan kuning. So, sebelum tu cikgu nak... tiba-tiba lari pula. Okay, sebelum tu cikgu akan cari dulu kumpulan mana yang akan mula dulu untuk dapatkan situasi pertama dengan gunakan wheel of name. Kita tengok. Sekejap cikgu paparkan dulu. Yes?
Kenapa? Sekejap, lambat pula. Minggu. Ya. Boleh main dam mula minggu Macam minggu lepas. depan. Minggu ni tak ada dah. Minggu depan lah kita buat dam ular. Seronok ke dam ular? Seronok. Seronok. Ya, tak apa, minggu depan kita buat lagi. Kamu nampak tak cikgu tayang? Cikgu paparkan tu. Ya, cikgu. Tapi lagi saya tidak boleh nampak. Sekejap. Okey. Untuk situasi pertama, kita tengok kumpulan mana yang dapat ya. Cikgu tekan spin lah. Okey, kumpulan pertama. Biru dapat situasi 1, okey? Itu. Okey. Cikgu tekan spin pula. Kamu tengok daripada nama tu bukan warna tau, sebab kan kita dah delete dah warna biru tadi tu. Okey, kumpulan merah. Kamu dapat situasi nombor 2. Dan kuning situasi nombor 3 ya. Sekejap cikgu paparkan dulu. Nanti cikgu akan hantar dalam grup Telegram masing-masing. Okey, sekejap. Cikgu nak kamu semua bekerjasama. Tak nak pun seorang yang mengelak ke. Okey, sekejap cikgu hantar dalam grup masing-masing. Semua buka Telegram. Cikgu akan paparkan. Okey, kumpulan biru dapat situasi 1. Okey, kumpulan biru cikgu dah send. Kumpulan merah dapat situasi kedua. Sekejap cikgu hantar gambar dulu. Dan kumpulan kuning, kamu dapat situasi yang ketiga. Okey. Okey, semua dapat tak? Dapat tak? Dapat, cikgu dah dapat. Okey, cikgu nak kamu bincang dengan kawan-kawan kamu. Okey, kamu bincang untuk aktiviti yang perlu kamu jalankan berdasarkan dengan situasi yang kamu dapat. Okey, contoh kalau untuk situasi yang pertama tu, okey, mengadakan rondaan di kawasan taman perumahan pada waktu malam. So, aktiviti yang perlu kamu laksanakan apa dia? Contohnya kamu boleh contoh-contoh cikgu bagi satu ya. Cikgu bagi untuk situasi pertama, kamu boleh buat ayat rondaan di kawasan perumahan. Okey, itu untuk aktiviti yang pertama lah. Untuk situasi pertama. Okey, cikgu bagi satu jawapan untuk kamu. Kalau untuk situasi yang kedua, bagi kumpulan warna merah, okey, mengadakan aktiviti gotong royong di kawasan taman perumahan pada hujung minggu. So, aktiviti yang kamu boleh laksanakan adalah mengutip sampah sarap. Okey, itu adalah cikgu bagi jawapan satu lah. Okey, kamu kena cari lagi 2. Okey, yang ketiga pula, situasi yang ketiga iaitu mengadakan sambutan rumah terbuka sempena hari Deepavali, iaitu aktiviti apa yang kamu perlu laksanakan? Iaitu melayan tetamu yang hadir. Okey, cikgu dah bagi sama adik. Cikgu dah bagi situasi 1 jawapan, situasi 2 jawapan, situasi 3 pun cikgu bagi jawapan tadi. So, sekarang kamu kena senaraikan dalam grup Telegram. Kamu boleh start sekarang.
Cikgu bagi masa kamu dalam 10 minit. Senang je. Kamu rasa apa yang kamu boleh laksanakan daripada situasi tersebut. Wow, grup kuning kamu dah mula. Okay. Grup biru cepat. Grup merah, siapa kumpulan grup merah ni? Sebab itu cikgu dah kumpul markah dah. Siapa kumpulan grup merah ni? Kenapa senyap saja? Rahesh, kumpulan grup merah. Gon Jihoy, Teshigan, Kumaresh, Ibi kita. Okey, kamu boleh mulakan sekarang. Selain membersih, apa lagi kamu boleh buat untuk kumpulan merah ni? Contohlah dinding kawasan tempat macam dewan kamu tu kotor ke, cat dewan kamu tu kotor, kamu boleh buat apa? Untuk nampak lawa. Okay, kamu boleh buat apa? So, kamu boleh laksanakan aktiviti apa untuk kumpulan merah? Kumpulan lain jangan ni ya. Jangan senyap. Nanti kesian kawan kamu yang lain yang apa? Beri jawapan yang bincang tu penat perah otak kan, yang kamu diam saja. Cikgu tak nak macam tu. Kevin, fokus. Bincang. Yes, Dewan, bukan Dewan Raya, Balai Raya. Balai Raya. Aktiviti saya akan laksanakan untuk rendaan di kawasan perumahan pada waktu malam merupakan info kepada pihak. Kevin, menelefon kepada pihak seperti pihak polis. Tu sekiranya kalau kamu terjumpa dengan perompak ke apa, baru kamu boleh telefon pihak polis. Okay. Sekejap. Kamu situasi berapa biru? Biru situasi pertama kan? Sekejap. Sekejap. Cikgu buat dulu. Okey, cikgu bagi masa berbincang. Siapa yang dah settle, kamu boleh beritahu kat cikgu. Makna kamu adalah kumpulan pertama lah yang akan present.
Okey, kumpulan merah daripada siapa kumpulan merah ni? Rasa macam dah cukup 3. Okey, kumpulan Gon Ji Hui, Rahish, Deshigen, kan? Mereka dah settle dah. Dah cukup 3. Okey, kumpulan yang lain pula. Siapakah yang okey, kalau yang tu sekejap. Cikgu baca balik ya. Kumpulan berapa ni? Kumpulan kuning. Yang tu siapa-siapa pun tak apa. Kamu ke yang anjurkan ataupun jiran kamu yang anjurkan. Okay, kamu boleh je letak. Contoh kalau dekat rumah kamu, kalau kamu yang buat nak sambut hari Deepavali tu, so apa yang kamu akan buat dengan family kamu? Sebelum kamu nak buat tu, sebelum kamu nak sambut tu, kamu akan buat apa? Bermain dengan jiran dan saudara. Kalau selain bermain tu boleh tak? Contoh kamu, kamu kalau sebelum nak sambut raya kamu akan buat apa? Kamu akan gotong royong tak? Gotong royong dengan family untuk masak ke, untuk kemas rumah ke. Okay. Kumpulan merah dah settle dah. Kumpulan biru. Baru satu. Kumpulan biru, kamu boleh terlibat dengan apa yang cikgu bagi tahu tadi tu. Okay, kumpulan lain kamu boleh bincang dulu. Cikgu nak kumpulan merah dulu present. Okay, ada siapa tak yang nak present untuk kumpulan merah ni? Boleh volunteer baca untuk kumpulan merah. Sebab kamu dah dapat kumpulan first yang dah siap. Siapa yang nak present ni kumpulan merah? Gon Ji Hui kah? Boleh? Gon Ji Hui boleh present? Senyap je ni. Tak nak cikgu tukar kepada kumpulan lain. Tak apa, tak payah malu-malu. Kalau macam tu, cikgu teruskan dengan kumpulan, tak nak kan? Kumpulan warna merah tak nak. Cikgu kumpulan kuning rasa yang dah siap. Okey, kumpulan kuning siapa nak baca? Cikgu, saya boleh baca, cikgu. Okey, Henry kamu baca untuk kumpulan kuning. Baca situasi dulu. Baca situasi dulu. Cikgu, situasi adalah cikgu telah mengadakan sambutan rumah terbuka sempena Hari Deepavali. Okey, aktiviti. Aktiviti yang dijalankan itu adalah saling menghormati dan berusaha sang hadir, sentiasa bersikap beradil-adil dan peka akan keadaan persekitaran dan juga menyambut sambutan rumah terbuka sempena Hari Deepavali dengan bersama-sama dan selamat. Okey, terima kasih Henry. Okay, cikgu nak tanya juga. Okey, sentiasa bersikap berhati-hati dan peka. Contoh dia macam mana kalau awak tu Happy Deepavali tu? Boleh bagi tahu contoh tak? Contoh bersikap berhati-hati ni. Maaf cikgu, saya pergi ke tandas dulu. Oh, ya ke? Patutlah cikgu panggil. Tak ada. Tak apa. Cikgu teruskan kumpulan kuning tadi. Okey, cikgu nak tanya kumpulan kuning. Apa contoh yang kamu cakap sentiasa bersikap berhati-hati ni sewaktu perayaan Deepavali?
Oh, cikgu tahu. Ramai dalam grup kuning ni, siapa yang tak nak bagi jawapan ke? Kesian dekat Henry. Cepat. Kalau tak cikgu letak kamu nombor 3. Tak nak jawab? Bersikap peka, berhati-hati ni. Okay, contoh dia macam ni. Contoh kamu hari River Bali tu. So, kamu kena berhati-hati ketika apa? Bercakap dengan tetamu. Okey, supaya tak menyinggung perasaan tetamu tersebut. Dan persekitaran peka tu contoh kalau family kamu minta tolong kamu untuk hidangkan makanan. So, kamu kena alert lah. Kamu tak boleh nak bermain-main. Kamu kena tolonglah family kamu tu. Okey, macam tu lah. Okey, faham? Faham, cikgu. Okey, bagus Henry. Kumpulan ni Henry seorang je yang cakap. Okey. Okey, kumpulan Gonji Hoi. Kamu nak baca pula? Okey, Gonji Hoi boleh baca untuk kumpulan merah? Okey, cikgu. Okey. Situasi 2, bersih rumah jiran. Membeli cat baru dan mengecat Dewan Raya. Membaiki tandas atau taman permainan yang rusak. Okey, bagus. Okey, situasi kamu apa tu? Tadi kamu tak baca situasi. Oh, siapa? Situasi 2 apa dia? Situasi 2, mengadakan aktiviti gotong royong di kawasan taman perumahan pada hujung minggu. Okey. Dilaksanakan bersih rumah jiran, membeli cat baru dan mengecat Dewan Raya, membaiki tandas atau taman permainan yang rusak. Okey, bagus untuk kumpulan merah. Okey, betul. Membersih rumah jiran tu tak kisahlah siapa-siapa saja kan. Rumah jiran jauh ke dekat ke, so kita saling membersih lah. Okey, kedua membeli cat baru dan mengecat Dewan Raya. Dewan apa? Komuniti ataupun balai raya lah. Okey, supaya nampak lebih cantik. Okey, 3 membaiki tandas atau taman permainan yang rosak. Okey, betul. Okey, bagus untuk grup merah. Kita teruskan dengan grup yang terakhir adalah grup biru. Okey, siapa nak baca untuk grup biru? Okey, kamu boleh baca untuk grup biru. Situasi dulu. Cepat. Boleh baca? Cepat, siapa nak baca untuk grup biru? Tina Karen boleh baca? Kevin? Wong Kevin? Baca dulu situasi. Tak ada dah ke kat sini? Cepatlah cikgu. Cikgu ni tak nak lengahkan masa ni. Okey, tak apa. Tinggal tak. Okey, Kevin boleh baca Kevin? Tak apa cikgu ni. Kamu baca situasi dulu. Situasi 1. Ah. Mengadakan rondaan di kawasan taman perumahan pada waktu malam. Okey, so aktiviti yang kamu boleh laksanakan adalah kamu cakap laksanakan untuk rondaan kawasan taman perumahan. Maksudnya kamu buat rondaan lah. Iaitu menyediakan makanan kepada peronda tersebut. Boleh juga bagi makanan dekat peronda. Lagi kamu boleh buat apa lagi? Minta tolong daripada jiran. Kamu boleh juga laporkan laporan mengenai rondaan yang telah dilakukan. Seterusnya kamu boleh juga buat pemeriksaan di kawasan taman perumahan, iaitu rondaan lah. Okey, itu adalah ni lah. Ada lagi. Merupakan saya akan mengucap terima kasih kepada peronda. Tu boleh juga tu daripada diri kamu sendirilah. Okey, bagus. Okey, so kumpulan yang first adalah kumpulan cikgu pilih tadi. Kumpulan kuning adalah kumpulan yang pertama. Kumpulan 2 kumpulan merah dan terakhir kumpulan biru. Okey, baiklah. Berakhirlah aktiviti kita pertama ni. Okey. Sekejap cikgu tutup dulu. Dan kita akan buat kuis, iaitu kuis word wall. Okey. Sekejap cikgu paparkan dulu.
Yang ni sepatutnya kamu kena buat lepas kelas. Kamu nak buat sekarang ataupun lepas kelas? Buat sekarang. Buat sekarang. Okey, tak apa, cikgu buka cikgu share link ya. Cikgu bagi link ni, kamu kena jawab dalam masa 5 minit macam tu. Lepas tu nanti kamu screenshot markah yang kamu dapat, kamu hantar dekat Telegram. Boleh tak? Senang je soalan dia. Boleh cikgu. Okey, sekejap cikgu hantar dekat ni. Baca betul-betul lah. Boleh kita menjadi Miss Chase. Apa? Miss Chase. Boleh kita menjadi Miss Chase. Oh, boleh je. Boleh. Sama. Kamu boleh pilih je mana yang kamu nak. Cikgu dah hantar link dah dekat kamu. Kamu boleh je kamu nak naik mana. Okay, cikgu nak kamu mula sekarang. Okay, boleh. Mula sekarang, nanti hantar ke result yang kamu dapat tu dekat Telegram. Ini cikgu baru hantar link untuk Teshigen dan siapa yang berisi. Okay, itu adalah word wall. Link word wall cikgu dah hantar. Kamu boleh start sekarang lah. Nanti keputusan kamu dapat tu screenshot hantar dekat Telegram. Siapa yang tak boleh buka tu bagi tahu kat cikgu. Jihoy dah ke? Ya cikgu. Kamu dah buat ke soalan? Tengah buat Saya tidak buat habis. Okay. Okay, buat dulu. Cikgu, Ya. masa saya tangkap gambar tu kan, Yes. hantar kat Telegram kan, gambar dia blur. Oh, ya ke? Tapi kamu dapat berapa? 8/10. Tak apa. Cikgu ambil markah dari kamu cakap ni lah. Okay. Siapa yang dah masalah, tak apa kamu bagi tahu kat cikgu. Cikgu catat dekat dalam kehadiran kamu ni. Tina Karen kan 8/10. Okay. Rahish 9/10. Oh, bagus. Hari ni hang tak masuk ke? Hang Shayu. Kita Shiken dah hantar dah kat cikgu. Shiken 7/10. Shiken.
Henry pun dah hantar. Henry. Okay, Henry dah hantar. Siapa lagi? Ada yang dah siap? Yang dah siap. Siapa yang belum siap dan siapa yang dah siap? Okay. Okay, tunggu kawan-kawan yang lain dulu ya. Sabar sekejap ya, kita tunggu kawan-kawan yang lain dulu. Ciu. Okay, cikgu rasa semua dah siap kot. Sebab cikgu dah, okay, sebab cikgu tengok pun ramai yang dah hantar kat cikgu. Okay, baiklah cikgu nak tahulah refleksi daripada kamu apa yang cikgu pelajari pada hari ini, apa yang kamu dapat. Tentang apa yang kamu dapat, kita belajar tentang apa ini. Boleh? Boleh tak seorang bagi tahu? Cikgu nak tahu apa yang kamu pelajari pada hari ini. Gonji Hui boleh tak bagi tahu kat cikgu? Hari ini kamu dah belajar tentang apa? Saya belajar tentang saya belajar tentang peranan, apakah itu peranan Anda, peranan jiran, peranan community. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga keselamatan kita. Okay. So cikgu nak tanya, daripada yang kita belajar ni, kamu rasa kamu akan lebih berhati-hati tak selepas ni? Dari segi apa kamu akan berhati-hati? Contoh dia, kalau kamu nak keluar rumah, kamu kena pastikan Kunci pintu dan tingkap. yes, betul Kevin. Kena pastikan pintu kunci, tingkap kunci. Okey. Okey. Baiklah, bagus. Cikgu harap kamu faham nanti kalau masuk exam, cikgu, okey ni Henry ada bagi tahu tentang apa yang dia pelajari pada hari ini. Bagus Henry. Okey cikgu, hari ini saya mengenali tentang apa cara-cara untuk mengelakkan ancaman jenayah dan berasa selamat di kawasan kediaman saya. Okey, itu apa yang Henry inilah faham tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey, terima kasih Henry. Okey, bagus Henry. Okey. So, cikgu akan buat kesimpulan kecil. Ni quiz kita dah buat. Sekejap ya. Okey, kesimpulannya, semua pihak tanpa mengira kaum, kita duduk kawasan taman ke apa, tanpa mengira kaum kan, perlu bertanggungjawab menjaga keselamatan kendiri dan keluarga. Aktiviti yang berfaedah perlu
melibatkan semua pihak tanpa mengira kaum supaya dapat menanam semangat kejiranan. Contohnya, ketika melakukan rondaan bersama-sama. Itu adalah aktiviti yang dilakukanlah yang melibatkan semua pihak. Dengan adanya aktiviti rukun tetangga, hubungan antara jiran dapat diperkukuhkan. Mempunyai jiran yang berbeza latar belakang pun seperti pekerjaan, pendidikan, agama, bangsa, keturunan, budaya, adat resam dan sebagainya akan menambahkan lagi pengetahuan dan kenalan kita di dalam komuniti, di dalam satu masyarakat, dalam satu kawasan perumahan. Okey. Ini adalah kesimpulan kita yang terakhir. So, pembelajaran kita berakhir sampai sini. Kita dah sampai penghujung. Okey, cikgu nak ucapkan terima kasih siapa yang masuk hari ni. So, siapa yang belum isi kehadiran, cikgu nak kamu isi dulu kehadiran. Siapa yang dah isi, kamu dah boleh keluarlah. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Apa cikgu? Bye-bye. Bye. Bye-bye. Oh.